Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap-harap semua murid dalam keadaan yang baik dan penuh semangat. Pada hari ini, saya akan mengajar kamu semua mata pelajaran fiqh tahun 3. Harap semua murid dapat memberi tumpuan dengan baik sekali. Sebelum itu, mari kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Murid-murid, cuba lihat gambar ini. Ini adalah Ali. Tapi, apa yang sedang Ali lakukan itu? Apa ya? Cuba murid-murid perhatikan gambar ini dengan betul. Sebenarnya Ali sedang bertayamum. Apakah itu bertayamum? Bertayamum merupakan pengganti wuduk ketika ketiadaan air. Jadi, tajuk pelajaran pertama kita pada hari ini adalah tayamum. Semua sudah bersedia? Jom kita belajar. Pertama sekali, kita lihat pada pengertian tayamum. Erti tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu. Ini bermaksud untuk melaksanakan tayamum, kita menggunakan debu tanah yang bersih yang tidak dicemari dengan najis atau sesuatu yang kotor dan selamat digunakan untuk disapu pada bahagian anggota tayamum iaitu muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan syarat tertentu. Pengertian tayamum ini sangatlah penting. Jadi, murid-murid perlu menghafal dengan lancar pengertian tayamum ini. Mari kita sama-sama mengulangi membaca pengertian tayamum. Erti tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu. Mumtaz. Seterusnya, kita masuk sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Apakah sebab-sebab yang mengharuskan tayamum? Sebab-sebab yang mengharuskan bertayamum ialah pertama, ketiadaan air. Terdapat 3 situasi ketiadaan air menurut ulama Syafi'i. Pertama, yakin tiada air. Sekiranya seseorang yakin tidak ada air di tempatnya atau di kawasan sekitarnya, hendaklah dia bertayamum tanpa perlu mencarinya. Kedua, kemungkinan akan ada air. Sekiranya seseorang yang ketiadaan air tetapi merasa kemungkinan akan ada air kerana terdapat beberapa tanda yang menunjukkan dia mungkin mendapat air sebelum habis waktu solat. Contohnya, dia mendengar bunyi guruh dan kilat yang menandakan akan hujan dan dia melihat awan sangat gelap dan dia yakin akan dapatnya air tetapi tidak tahu bila. Dalam keadaan ini, dia hendaklah berusaha mencari air di sekeliling sekitarnya sekadar kira-kira melebihi 2.5 km atau menunggu sehingga akhir waktu solat. Setelah tidak mendapat air, hendaklah dia bertayamum. Ketiga, yakin tiada air di kawasan sekitar. Sekiranya tempat tinggal kita tiada air, kita perlu mencari di kawasan sekitar kita. Jika kita yakin di kawasan sekitar kita tiada air, barulah kita boleh bertayamum. Kedua, ada air tetapi cukup untuk keperluan diri dan ternakan. Jadi,
Air yang ada hanyalah cukup untuk keperluan seperti minum, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar ataupun memberi ternakan minum dan tidak mencukupi untuk berhuduk, maka diharuskan kita untuk bertayamum. Ketiga, cuaca yang terlalu sejuk. Sekiranya seseorang itu tinggal di tempat yang mengalami cuaca yang terlalu sejuk dan air tidak dapat dipanaskan sehingga mendatangkan bahaya kepada kesihatan diri, ianya diharuskan untuk bertayamum. Keempat, terhalang kerana bahaya. Jika seseorang itu terhalang daripada mendapatkan air kerana adanya musuh, binatang buas, ribut atau kerana bimbangkan keselamatan diri ataupun kerana sakit yang menyebabkan tidak boleh bergerak untuk mendapatkan air, ianya juga dibenarkan untuk bertayamum. Akhir sekali, kita lihat pada bahan-bahan bertayamum. Bahan bertayamum adalah debu tanah yang suci. Kita bertayamum dengan menggunakan debu tanah yang bersih lagi suci. Murid-murid boleh lihat pada contoh debu tanah pada gambar 1 dan 2. Sebagai penutup, kita telah mempelajari 3 perkara iaitu pertama, pengertian tayamum, kedua, sebab-sebab yang mengharuskan tayamum, ketiga, bahan bertayamum. Harap murid-murid dapat faham apa yang telah dipelajari pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.